khasyiathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallahu indah. Orang yang menyimpun dalam rumah Allah ataupun di mana-mana rumah Allah, mereka membaca Quran, mereka menuntut ilmu, tidaklah diberikan kepada mereka melainkan ketenangan, diberikan kepada mereka rahmat, dan diberikan kepada mereka majlis ilmu ni, malaikat ada bersama dengan mereka, kan? Inilah kebaikannya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dan duduk dalam majlis ilmu merupakan, Rasulullah kata, taman-taman daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang yang disebut dengan masuk maknanya makhluk, makna tidak dimuliakan. Jadi situ-situ ialah haiwan. Maka haiwan ini terbagi kepada dua. Ada yang namanya haiwan disebut dengan haiwan, kan? Haiwan natik ini ialah haiwan yang boleh bercakap, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu haiwan orang yang
dengan lidah tetapi tidak meyakini dengan hati. Hari ni kita tengok dia menyebut Islam ni bagus. Islam ni bagus. Hari ni kita tengok Islam tu bagus, orang Islam bagus, agama ni memang bagus. Kalau sekiranya umat Islam, orang Islam tu tak bagus, bukan sebab agama tu, orang tu yang salah. Dia yakin tu, tetapi tidak meyakini dalam hati dia. Ini ramai. Ini yang kita tengok ni kan. Maklumatnya ada, semua ada. Dia tahu Islam macam mana, tapi tak masuk dalam hati dia keyakinan untuk beriman. Ini perlu kepada hidayah Allah. Itu sebab kita kata iman ini tak boleh kita cari, melainkan yang beri ialah Allah. Kalau iman ni tuan-tuan boleh kita dapat di mana-mana, maka ramailah orang beriman. Itu sebabnya iman ni merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Sebab apa? Sebab dia susah nak dapat. Nak? Bukan semua orang boleh dapat iman. Sebab tu dia nikmat yang besar. Kalau orang dah dapat benda ni, kalau dia tak jaga betul-betul, maka dia maknanya adalah orang yang mengkufuri akan nikmat Allah. Sebab tu kena jaga. Bila kita ada iman, kena jaga betul-betul, sebab dia satu nikmat. Orang lain berusaha nak cari tapi tak dapat. Usaha cari tapi tak dapat. Allah Ta'ala tak izinkan. Allah Ta'ala tak izinkan. Bayangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok bagaimana orang yang ketika mana dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejar Rasulullah, dia keluar tu, dia bukan orang beriman, keluar dengan niat yang jahat, kan? Tapi bila sampai kuda dia dekat Rasulullah, kuda dia jatuh dalam pasir, terjeruh dalam pasir. Yang akhirnya 2-3 kali ni nak bunuh Rasulullah, tak dapat. Akhirnya dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni orang luar biasa ni. Seumur hidup aku ni naik kuda tak pernah jatuh, tapi hari ni aku nak kejar ni, nak dapatkan, kerana nak dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kuda dia dah betul-betul rapat dengan kuda Rasulullah, jatuh. Bangun balik, kejar lagi, jatuh. Oh, dia kata ni luar biasa, ni bukan orang biasa-biasa ni. Itu beriman. Allah Ta'ala bagi dia iman. Keluar daripada rumah memang niat jahat, nak bunuh Rasulullah, nak dapat 100 ekor unta, kan? Kalau 1 ekor unta harganya 7,000, kalau 100, berapa nilai dia dapat? Berapa nilai dia dapat? Kalau alah harganya 7,000 seekor, 100 ekor, akan kaya tu. Tapi Allah Ta'ala bila bagi hidayah, hidayah tu lebih nilai daripada 100 ekor unta. Ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak tahu apa? Hidayah ni dia punya iman besar, nilaian dia besar. Jadi kita kenal kufur-kufur ni macam mana kufur. Ada kufur yang berbagai-bagai. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya, ghairul muhtarami ni, yang tidak dimuliakan, ialah anjing gila. Anjing gila ataupun anjing liar, walaupun ada manfaatnya,
Anjing ni tuan-tuan, walaupun dia ada manfaat, nah, anjing ni kalau dia beri makan, dijaga, dia ada manfaat lah. Boleh menjaga tuan dia, boleh disuruh kan, diperintah. Anjing yang tidak liar ada manfaatnya, haram dibunuh. Dia ada manfaat dan tidak, dan bukan liar, dipelihara, maka hukumnya haram dibunuh. Jika anjing yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat, maka mengikut Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, ia boleh dibunuh. Kalau ikut pendapat Imam Ramli, bahawa sebaliknya tak boleh bunuh. Jadi hukum anjing liar tu sunat dibunuh. Kalau anjing liar, dia memudaratkan kan, hukum ni memudaratkan. Ni dia bahas tentang masalah hukum anjing. Oleh kerana tajuk dia tu, binatang yang tidak dimuliakan boleh dibunuh. Haram memelihara anjing. Hari ni pula kita lihat kelompok manusia ni, dia daripada orang Islam kan. Dia ada satu kelompok, kumpulan manusia pencinta anjing nama dia. Orang Islam tuan-tuan, orang Islam ada pakai tudung bawa anjing. Kita pun tak tahu macam mana orang-orang ni dia punya pemikiran kan. Adakah dia tidak mengetahui hukum? Memanglah hukum kering dengan kering tu tak najis, tapi dia tak tengok kepada hukum-hukum tegahan yang lain yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang hukum ni, dalam hukum masalah anjing ni tuan-tuan, mazhab dia ada perbezaan pendapat. Mazhab Hanafi lain. Sebab kalau kita pergi ke Mesir ni memang banyak anjing. Sebab sana mazhab Hanafi. Maliki, sana pun ada Maliki. Jadi macam-macam mazhab lah kan. Kerana orang mazhab Hanafi, anjing ni tak najis. Sebab tu dia, kalau kita tengok dia pikul anjing, kita jangan kan dia sembahyang Jumaat dengan kita duduk sebelah kan. Pergi Mesir, anta Muslim, ana Muslim. Sekarang dia masuk masjid sembahyang sebelah kita pula. Dia mazhab lain. Okey. Jadi dalam masalah ni tuan-tuan, hari ni di Malaysia pun dia ada satu kumpulan Muslim, orang Islam kita, kumpulan pencinta anjing ni. Nak 2-3 tahun dulu heboh tentang masalah ni, hukum ni. Jadi memelihara anjing ni hukumnya haram, kecuali ada hajat seperti mana untuk berburu, menjaga kebun, binatang ternakan, rumah dan lain-lain. Walau dalam keadaan dia berhajat sekalipun, tapi masih ada mudarat lagi. Hukum piara anjing ni haram. Walaupun ada hajat, dia diharuskan, tapi dalam hajat itu pun ada lagi maknanya mudarat dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtana kalban laisa bikalbin saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Dalam ada hajat itu pun masih ada mudarat. Nak tahu beri tentang piara anjing ni, walaupun ada hajat. Contoh untuk jaga rumah. Kalau orang ada kebun durian nak, tidakkan musang king dia kena lari. Yang tinggal king je, musang dah tak ada kan. Piara apa, binatang ternakan, banyak jumlah dia, tak ada orang nak kawal.
Orang Indon semua dah kena COVID-19 kan. Tak ada orang niaga piara anjing supaya kawal dia punya kambing-kambing dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun ada hajat, Rasulullah kata, sesiapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak dan kebun, maka sesungguhnya pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap hari. Jadi qirat ini macam mana tak? Satu qirat ini macam mana? Disebut dalam satu hadis yang lain, satu qirat ini umpama Jabal Uhud. Tuan-tuan pernah tengok Jabal Uhud? Gunung Jabal Uhud. Pergi kat Madinah tu tengok Jabal Uhud. Macam mana besar. Jangan tengok Jabal Ruman. Jabal Ruman tu yang selalu kita naik tu tempat pemanah. Ni Jabal Uhud ni yang belakang tu. Yang kalau kita tengok tu belakang. Itu Jabal Uhud. Yang kita naik selalu tu, yang kita naik, yang sekarang dah potong, itu Jabal Ruman, tempat pemanah. Tuan-tuan kita anggap, kita kata itu Jabal Uhud. Bukan. Jabal Uhud tu yang seberang jalan. Jadi orang yang memelihara anjing bukan dengan sebab tak ada sebab kerana nak jaga rumah, ataupun bukan kerana perburuan dan sebagainya, setiap hari 2 qirat. 2 qirat maknanya Jabal Uhud, 2 Jabal Uhud. Kita semayang dia letak banyak. Nak bayangkan tuan-tuan, ibadat dah letak banyak, setiap hari 2 qirat habis, amalan habis, dipotong. Ini yang sebab orang-orang ni dia kadang-kadang manusia ni tuan-tuan orang moden ni dia fikir secara logik. Kita kalau jaga anjing ni, bagi makan, bawa rawat dia, pergi dapat rawatan, dapat ni, dia bersih. Dia lupa, dia tengok, dia pandang daripada situ. Kita jangan jadi macam orang-orang barat tuan-tuan. Orang barat ini dia tak ada pegangan kan. Islam ni dia ada peraturan. Ada peraturan. Nak piara anjing pun dengan sebab-sebab yang tertentu, kerana hajat betul. Jadi dengan sebab itu Imam Nawawi dalam syarah Muslim menyebutkan sebab-sebab dikurangkan pahala sebanyak 2 qirat. Ada sebab, ada 4 sebab. Ada 4 sebab. Kenapa orang piara anjing kalau tidak ada hajat, dia punya pahala dia berkurang 2 qirat setiap hari. Yang pertama dia kata, malaikat tidak akan masuk di mana maknanya rumah yang ada dalamnya anjing. Satu hari tuan-tuan, malaikat nak masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertahan di depan rumah Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa tak masuk? Rasulullah bagi tahu, sampaikan pada orang tu suruh masuk. Dia tak nak masuk. Ya Rasulullah, kerana di bawah tempat pembaringan kamu ada bangkai anjing. Nah, jadi tuan-tuan, malaikat tak masuk tau. Malaikat rahmat tak boleh masuk rumah-rumah yang ada anjing, termasuk rumah-rumah yang ada gambar-gambar yang diukir, patung-patung yang diukir kan. Gambar ni macam mana pula Ustaz? Dia tak termasuk gambar yang diambil secara biasan cahaya, tak termasuk. Mana gambar yang diambil pakai kamera tu tak termasuk. Yang termasuk di situ ialah gambar yang dilukis, foto-foto yang orang lukis kan, letak kat rumah. Ini apa, Artompil kata apa, ini siapa dia, ini pergi tabik dulu. Tak?
Itu gambar yang dilukis, tak boleh. Kerana apa? Satu hari Rasulullah balik daripada pemusafiran, ada lansir yang digantung oleh Aisyah yang ada gambar burung, ada gambar binatang. Rasulullah kata turunkan, dibuat di alas bantal, kan? Jangan dimuliakan. Sebab kalau alas bantal ni tahu macam-macam lah. Kalau kita tidur macam-macam yang jatuh itu kan, tak dimuliakan lagi. Bagaimana hukum anak patung? Hukum anak patung macam mana? Kat rumah ada anak patung besar orang, tuan-tuan, kan? Yang main anak patung ni orang perempuan lah. Kalau orang lelaki main anak patung itu sasau nama dia, kan? Besar anak patung tu. Sekiranya anak patung tu dibuat hiasan, diletak sebagai perhiasan, maka hukumnya yang ni malaikat tak masuk, kan? Tapi kalau anak patung tu besar macam mana pun, dibuat permainan, ditendang dia, dibaling dia, dikudakan dia, maka hukumnya tak apa. Kalau dibuat permainan. Ni dari segi hukum, tuan-tuan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau dulu kita tengok orang masuk pertandingan, kan, badminton, lomba lari, kalau dapat piala mesti ada gambar gatannya atas, mesti ada replika orang berlari, main badminton sebagainya. Itu semua, itu termasuk patung. Simpan pula dalam almari. Ini atuk masa zaman 60-an dulu tu. Yang jadi patung tu atuk dia. Dia kata buang kan. Kalau nak simpan juga patah patung. Okey. Gambar yang diambil pakai kamera itu tak termasuk. Tapi ada hukum lain pula pada gambar tadi. Kalau gambar tu dia tak tutup aurat, dia ambil gambar 60-an punya. Ni mak ni nenek ni waktu 60-an punya. Zaman Pop Yeye memang tak ada tudung, letak kat depan. Orang datang tengok, tu siapa makcik? Itu makcik tu zaman 60-annya. Lawa ya. Tak boleh, kerana itu gambar mendedahkan aurat. Tak boleh, buang tak. Kalau tidak, tutup kan, tak boleh, tuan-tuan. Sebab melihat gambar ni umpama melihat orang yang hidup juga. Dia tak menutup aurat, sebab umpama melihat yang hidup juga. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti kita sambung lagi lah bicara kita ni, insya-Allah, membicarakan tentang kenapa anjing ni, orang yang memelihara anjing dengan tanpa alasan atau tanpa hajat, amalan dia berkurangan 2 qirat, seumpama 1 qirat inilah 1 Jabal Uhud. InsyaAllah disambung pada masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.